Sejahtera. Nama saya Colina Cik, anak perempuan Perasraman A143639. Hari ini saya akan membentangkan tentang kemunculan sebuah tamadun. Menurut Ibn Khaldun, pembangunan dan kemerosotan sebuah tamadun itu adalah mengikut hukum kitaran sejarah. Dan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kelahiran dan kemunculan sesebuah tamadun dunia, seperti kedudukan yang strategik, rangsangan keagamaan dan penghayatan nilai, pembangunan ilmu, tekanan kehidupan, dan interaksi dengan tamadun lain. Terutama sekali, kelahiran sesebuah tamadun adalah sangat didorong oleh kedudukannya yang strategik. Contohnya seperti sungai, laut, dan sebagainya. Hal ini kerana selalunya kelahiran sesuatu tamadun sangat berkait dengan sungai kerana ia menyediakan keperluan kepada kehidupan manusia dengan menjadi sumber air untuk makanan, minuman, pertanian, penternakan dan juga menjadi jalan perhubungan. Antara contoh tamadun yang terbina berkaitan dengan sumber air adalah tamadun Cina di Lembang Huanghe dan Yangtze, tamadun India di lembah Ganges dan Brahmaputra, tamadun Mesopotamia di lembah Tigris dan Euphrates, tamadun Mesir di lembah Sungai Nil, dan tamadun Melayu Melaka di pesisiran Selat Melaka. Tamadun Melayu Melaka di pesisiran Selat Melaka adalah salah sebuah tamadun yang terbina berdekatan dengan sumber air yang boleh diapresiasi oleh orang ramai, terutamanya di Malaysia kerana hal ini dapat dilihat sehingga masa kini. Faktor seterusnya dalam kemunculan sesebuah tamadun adalah rangsangan keagamaan dan penghayatan nilai. Kemunculan tamadun juga berkait rapat dengan rangsangan keagamaan dan penghayatan nilai. Hal ini kerana ajaran agama dan amalan kerohanian dapat mendorong manusia supaya menghayati nilai kehidupan yang tulus dan suci, serta mendorong kepada kehidupan bertamadun. Masyarakat yang menghayati kehidupan beragama dan nilai murni berusaha membangunkan kehidupan mereka dan akan menuju kesempurnaan kemanusiaan dan melahirkan ketinggian dalam nilai kebudayaan. Salah satu contoh yang nyata bagi perkara di atas adalah kehidupan yang dibangunkan oleh rangsangan keagamaan iaitu tamadun Islam yang dibangunkan atas dasar penghayatan cara hidup Islam dan Risalah Wahyu. Selain daripada itu, penghayatan nilai juga telah dilihat wujud pada hampir kesemua tokoh-tokoh silam seperti Plato dan Aristotle dalam tamadun Yunani, Lao Tse dan Confucius dalam tamadun Cina, Kautilya dan Samkara dalam tamadun India, dan Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali dan Ibn Khaldun dalam tamadun Islam. Dengan ini terbuktilah bahawa rangsangan keagamaan dan penghayatan nilai adalah sangat penting dalam kemunculan sesebuah tamadun. Seterusnya, faktor ketiga dalam kelahiran sebuah tamadun adalah pembangunan ilmu. Sesungguhnya, ilmu pengetahuan adalah satu elemen yang sangat penting dalam pembangunan dan perkembangan tamadun manusia. Semua hasil ciptaan manusia yang berkembang dalam budaya mereka sehingga mencapai tamadun adalah lahir daripada penguasaan ilmu yang dimiliki oleh mereka. Kecintaan masyarakat bertamadun tersebut terhadap ilmu dapat dilihat melalui kreativiti, ketekunan, kerajinan, semangat disiplin dan sebagainya dalam penciptaan, pembangunan dan penulisan mereka. Konklusinya, pembangunan ilmu adalah sangat penting bagi kelahiran dan kebangkitan sesebuah tamadun yang berjaya. Faktor keempat dalam kelahiran sebuah tamadun adalah cabaran, ancaman dan tekanan hidup yang juga mampu membangunkan dan melahirkan sesebuah tamadun. Hal ini kerana situasi sedemikian akan menjadikan sesebuah masyarakat tersebut lebih berdisiplin dan kreatif untuk membangunkan tamadun mereka.
Salah satu contoh yang dapat membuktikan bahawa cabaran, ancaman dan tekanan hidup mampu membangunkan dan melahirkan sesebuah tamadun dapat dilihat melalui kemunculan negara Jepun selepas penderitaan masyarakatnya selepas kekalahan mereka dalam Perang Dunia Kedua. Salah satu contoh yang dapat membuktikan bahawa cabaran, ancaman dan tekanan hidup mampu membangunkan dan melahirkan sesebuah tamadun dapat dilihat melalui kemunculan negara Jepun selepas penderitaan masyarakatnya selepas kekalahan mereka dalam Perang Dunia Kedua. Hal ini sesungguhnya membuktikan bahawa cabaran, ancaman dan tekanan hidup yang dialami oleh masyarakat dalam sesebuah tamadun akan memberikan mereka impak yang positif dengan menjadikan mereka lebih kuat dan lebih berupaya untuk membangunkan dan melahirkan sesebuah tamadun yang lebih berjaya. Dan faktor yang akhir sekali untuk membangunkan sebuah tamadun adalah sikap keterbukaan untuk menerima sumber-sumber yang baik daripada tamadun-tamadun lain untuk membantu melahirkan atau menambahbaikkan sesebuah tamadun. Semangat untuk mewujudkan interaksi antara tamadun merupakan salah satu rangsangan kepada penggalakan kehidupan bertamadun. Salah satu sifat keterbukaan untuk menerima sumber yang baik ialah sikap bertoleransi. Tokoh atau pemerintah memainkan peranan yang penting dalam membentuk sikap toleransi atau keterbukaan dalam sesebuah tamadun. Contoh tamadun yang mengamalkan sikap keterbukaan ialah tamadun Yunani, tamadun Parsi, tamadun India dan tamadun Cina. Sikap keterbukaan untuk menerima sumber-sumber yang baik akan menjadikan tamadun itu lebih berjaya. Hal ini dapat dilihat melalui keberjayaan atau kemunculan tamadun India dan tamadun Cina sebagai sebuah tamadun yang sangat berjaya kerana mereka menerima ataupun menggunakan ilmu ataupun rangsangan daripada tamadun-tamadun lain. Secara konklusinya, antara faktor kelahiran dan kemunculan sesebuah tamadun adalah kedudukan yang strategik, rangsangan keagamaan dan penghayatan nilai, pembangunan ilmu, cabaran, ancaman dan tekanan hidup, dan sikap keterbukaan. Seterusnya, perkembangan sesebuah tamadun akan dibentangkan oleh sahabat saya Syami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syahmi Biainuddin, A143611. Saya akan membentangkan berkenaan tajuk kegemilangan sesebuah tamadun menurut ilmu kadun. Sebentar tadi, sahabat saya Kode telah membentangkan berkenaan teori kemunculan sesebuah tamadun daripada ilmu kadun. Jadi, saya akan menyambung pembentangan ini dengan perkembangan sesebuah tamadun menurut ilmu kadun. Menurut ilmu kadun, perkembangan sesebuah tamadun berlaku selepas setiap permulaan tamadun. Dan perkembangan sesebuah tamadun berlaku hasil daripada tata cara yang tersusun dalam sesebuah masyarakat yang bertamadun. Dan ini membawa kepada kemunculan kegemilangan sesebuah tamadun. Kemuncak kegemilangan sesebuah tamadun dapat dilihat melalui pencapaian di dalam beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah faktor kesenian. Faktor yang kedua ialah faktor kesastraan dan diikuti oleh faktor pemikiran. Dan tidak lupa juga ialah faktor falsafah dan faktor teknologi. Untuk faktor kesenian, kita boleh ambil contoh yang berlaku pada zaman Kerajaan Abbasiyah. Pada zaman Kerajaan Abbasiyah, seni ukiran kayu dan pembuatan tembikar mencapai zaman kemuncak kegemilangannya pada zaman Kerajaan Abbasiyah. Untuk faktor kesastraan pula, kesastraan Arab seperti syair
dan puisi telah mencapai zaman kegemilangannya pada zaman Abbasiyah dan zaman Umayyah. Untuk faktor yang ketiga iaitu faktor pemikiran. Kerajaan-kerajaan Islam terdahulu telah melahirkan beberapa tokoh pemikiran yang terkemuka. Sebagai contoh, Ibn Sina dan Ibn Rushd. Untuk faktor keempat iaitu faktor falsafah. Kita boleh melihat falsafah Islam mencapai zaman kemuncaknya pada zaman Abbasiyah, yang mana falsafah yang dihasilkan pada zaman itu dicedok daripada falsafah Yunani kuno. Dan faktor terakhir sekali ialah faktor teknologi. Sebagai contoh, bagaimana tentera Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menggunakan teknologi perang yang terkini dan termaju pada zamannya dalam menaklukki semula Jerusalem pada Perang Salib Kedua. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Aminuddin Hamdan, Nometrik AX43584, akan membincangkan tentang kemerosotan tamadun mengikut Ibn Khaldun. Baik, menurut Ibn Khaldun terdapat 4 faktor kemerosotan tamadun, iaitu yang pertama ketidakadilan, kedua penindasan dan kezaliman, ketiga amalan sikap tertutup, dan keempat bencana alam. Untuk faktor ketidakadilan, terdapat jurang perbezaan antara kaya dan miskin. Hal ini dapat dilihat pada penghujung tamadun Romawi pada kurun ketiga dan keempat Masihi. Seterusnya, penindasan dan kezaliman. Hak-hak manusia diketepi dan dipersoal. Seterusnya, terdapat juga keruntuhan akhlak, moral dan nilai dalam masyarakat terutama dari golongan pemimpin. Seterusnya, terdapat kemusnahan penghayatan terhadap budi pekerti. Seorang ahli syair yang bernama Ahmad Shauki Beg pernah berkata, sesungguhnya tertegaknya umat itu adalah disebabkan ketinggian moralnya. Sekiranya moral mereka hilang, maka umat tersebut akan lenyap. Seterusnya adalah amalan sikap tertutup. Dalam amalan sikap tertutup, mereka tidak mahu menerima perubahan dan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Ini melancarkan daya inovasi dan kreativiti sesebuah tamadun. Seterusnya, tamadun itu akan berada dalam keadaan jumud dan hukum. Akhir sekali ialah bencana alam. Apa yang berlaku ialah bencana alam akan menyebabkan kerosakan, kemusnahan dan kematian secara besar-besaran. Hal ini seterusnya akan menyebabkan sebuah tamadun itu runtuh. Sekian, terima kasih.